Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak berkongsi bersama hampa ucapan yang dibawa oleh Iswardi Moni, dan Iswardi Moni dia petik daripada sidang parlimen. Okey, pelbagailah tuduhan, hinaan, makian, cacian terhadap pihak kerajaan hari ini yang dibuat daripada pihak pembangkang, daripada pihak Perikatan Nasional. Sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dah bagi jalan, dah bagi cara untuk kita duduk semeja dan bawalah 3-4 orang dan kita berbincang sama-sama. Sebab nak abang pergi kat hampa, daripada puluhan tahun yang lalu sampai sekarang, sampailah bawa, memang sistem macam tu, pembangkang tak pernah ada peruntukan. Nak abang pergi kat hampa pasal peruntukan je ni kan. Disebabkan peruntukan je ni, pembangkang tak pernah ada peruntukan. Selama ni hanya sewaktu zaman Perikatan Nasional saja. Itu pun bukan di bawah Muhyiddin, itu di bawah Ismail Sabri. Sebab apa? Ismail Sabri berunding bersama pihak pembangkang ketika itu. Malah pihak pembangkang yang mai jumpa dengan Ismail Sabri dan berbincang, maka pembangkang dapatlah peruntukan sama rata ketika itu, penggal yang ke-14. So kenapa sekarang pembangkang tak dapat peruntukan? Kalau ikutkan memang tak dapat. Memang Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat dan Barisan Alternatif, dan daripada dulu zaman PAS Solo memang pembangkang tak pernah dapat peruntukan. Nak abang pi, jangan hipokrit, puak-puak PAS ni, lebay-lebay ni, jangan hipokrit. So Datuk Seri Anwar Ibrahim letak dah jalan cara. Anwar Ibrahim ajak parti PAS bersama-sama kita buat seperti mana yang dibuat oleh Ismail Sabri, supaya kita buat tanda tangan, kita buat perjanjian supaya hang jaga aku jaga hang. Tapi sampai sekarang Hamzah Zainuddin, ketua pembangkang, Muhyiddin Yassin langsung depa tak pi bersemuka, depa tak pi jumpa untuk berunding pun sampai sekarang. Kita tahu Hamzah Zainuddin ahli parlimen yang sangat-sangat lama, Muhyiddin Yassin ahli parlimen yang sangat-sangat lama, tapi sampai sekarang depa tak berunding. So aku akan bawa Iswardi Moni, dia akan tunjuk cerita kepada kita semua supaya kita faham apa yang dimainkan oleh puak-puak ni, supaya depa akan mainkan isu ni supaya depa nak bagi rakyat nampak kepada pihak kerajaan ni nampak teruk, nampak jahat, nampak zalim, tak bagi peruntukan kepada pembangkang. Sedangkan depa ni saja yang memperbodohkan rakyat, tapi depa tahu daripada dulu pembangkang tak pernah dapat peruntukan. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswardi Moni dan sama-sama kita fikir jangan jadi mangkang. Orang Kedah kata jangan jadi mangkang. Dan Muhyiddin jangan gelabah. Jom sama-sama kita dengar. Tuan-tuan, baru-baru ni ada Syafiq Alim, satu cyber trooper PN, mengatakan bahawa dia tidak akan buat lagi live kerana perlu diganti ketua penerangan, sebab sewaktu mereka berdemo, ketua pimpinan-pimpinan daripada parti tak turun pun nak menyokong dia orang. Okey. Dia macam ni lah, untuk makluman Perikatan Nasional semua, macam saya kata dan dedahkan tempoh hari, bahawa yang pertama sekali yang kita kena tahu adalah berkenaan dengan perpecahan sekarang ini di dalam Perikatan Nasional itu sendiri. Now, saya ada bawa tak kes tu? Sekejap, saya check dulu. Ya, ada. Alright. Perpecahan di dalam Barisan Nasional itu sendiri, Perikatan Nasional itu sendiri, kita nampak bagaimana di dalam parti itu sendiri sekarang ini, di kalangan Bersatu sudah mula rasa tak puas hati dengan kepimpinan, di kalangan Bersatu dan PAS sudah mula berlaga angin, sehingga kan PAS terpaksa beralih kepada Mahathir, tuan-tuan. Kan? Dan apa yang saya kata tempoh hari, bahawa kerajaan sekarang sudah menyekat semua sumber-sumber dana Perikatan Nasional, yang mana dana-dana yang mereka gunakan dana-dana yang mereka gunakan untuk mengalahkan kita tempoh hari, sekarang ini adalah mula disekat, dan dana-dana ini disekat melalui antaranya yang saya sebut nanti, My Airline. Baik, kita terus kepada hari ini. Perikatan Nasional mempersoalkan mengenai peruntukan kerajaan. Kita dengar. Peruntukan ahli parlimen PAS persoal keperluan berunding dengan pemerintah. Seorang wakil rakyat mempersoalkan keperluan berunding dengan pemerintah untuk peruntukan sama rata beberapa hari setelah ahli parlimen Bersatu mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri. Ahmad Fazil Syari, PN Pasir Mas, mahu pemerintah nyatakan apa matlamat urungan itu, kerana situasi hari ini tidak seperti pentadbiran Ismail Sabri yang mempunyai majoriti tipis di Dewan Rakyat sehingga memerlukan suatu persefahaman demi kestabilan politik. Runding untuk apa?
Kalau ada syarat, bagi tahu supaya rakyat boleh lihat semua syarat. Sebut dalam dewan, katanya. Sekarang kerajaan dah ada majoriti selesa. Adakah kerajaan nak berunding kerana kerajaan sendiri tidak yakin dengan ahli parlimen kerajaan? Di sebalik tekanan berhubung peruntukan sama bagi semua wakil rakyat, Anwar berkata, beberapa kali mengajak ahli parlimen berunding dengan pemerintah, seperti mana dipraktikkan ketika pentadbiran lepas. Baik. Yang pertama sekali, saya nak bagi tahu bahawa daripada segi jumlah kerusi memang selesa. Sebenarnya tuan-tuan, kalau Anwar Ibrahim ni kejam sangat, dia tak perlu nak berunding pun. Apa dia boleh buat? Dia tak bagi pun pada peruntukan kepada pembangkang. Isunya sekarang ini, kenapa pembangkang, kenapa PN bersikap sombong sebegini? Sekurang-kurangnya Anwar Ibrahim dah offer, dah buka tangan, mari datang berunding dengan kami. Apa susahnya datang berunding lah? Apa yang susahnya? Datanglah berunding. Sekurang-kurangnya dia nak berunding. Tahukah tuan-tuan dan puan-puan, zaman Perikatan Nasional Memerintah, pembangkang tak dapat peruntukan pun. Hanya setelah sign dokumen tu baru dapat peruntukan. Itu pun setelah diancam lah. Setelah diancam kerana mungkin kerajaan tu dan sebagainya, maka sign dah MOU, dapatlah peruntukan. Sebelum itu tak ada. Yang ni, kalaulah Perdana Menteri PMX ni berfikiran seperti mana PAS pada zaman mereka memerintah yang amat kejam dahulu, dia tak perlu pun nak runding dengan pembangkang, buat pekak je. Itu hak dia, prerogatif dia sebagai Perdana Menteri, nak bagi tak nak bagi. Tak ada undang-undang mengatakan dia kena bagi. Sekurang-kurangnya Perdana Menteri dia dah turunkan ego dia. Dia kata, lah kita bincang, kita unding, bagilah proposal peruntukan apa yang kamu nak. Sekurang-kurangnya dia offer, daripada dia tak offer langsung. Pada zaman kamu memerintah, dapat peruntukan itu kerana dah terpaksa, terdesak, kerajaan nak tumbang, tak stabil. Yang ni dah kerajaan dah stabil, 144 kerusi, almost 2/3 dah dipegang oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, and yet dia ajak kamu berunding. Itu pun kamu sombong. Kalau Anwar kata tiba-tiba kalau macam tu, tak payahlah aku bagi, tak payahlah bagi pembangkang, itu hak dia. Tak ada siapa boleh menghalang sebenarnya. Tapi Anwar offer kamu, extend dia punya offer kepada kamu, and yet kamu sombong. Sombong. Kenapa nak kena pergi berunding dengan kami? Nak bagi-bagi, tak nak bagi sudah. Seolah-olah macam tu. Bila tak bagi nanti nak marah Anwar Ibrahim. Sekurang-kurangnya dia nak panggil kamu berunding. Nak ke tak nak, itu je. Kalau tak nak, tak apa, Anwar tak bagi. Kalau tak nak, tak apa, tak payah datang, Anwar tak bagi. Kalau nak, macam Kuala Kangsar, datang berunding. Dan bagusnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, kita kata, dia dah ada hampir 2/3. Untuk bajet ni tuan-tuan, tak perlu 2/3 kelulusan pun. Tak perlu 2/3. Cukup simple majority, dia dah boleh luluskan bajet tu. Tapi kenapa dia nak extendkan juga kepada pembangkang? Sebab dia bukan kejam. Dia bukan seorang yang kejam. Bukan macam PAS memerintah. PAS memerintah, dia kejam. Dia tak tanya pun kepada pembangkang, nak peruntukan ke? Mari kita berunding. Tak ada. Peruntukan itu datang kemudian je. Kemudian baru peruntukan tu datang, itu pun setelah kerajaan nak tumbang, baru nak datang. Tapi sekarang ini, seolah-olah dia sombong tu, kesombongannya itu, macam dia pula yang berkuasa sekarang ni. Kenapa nak pergi minta unding-unding dengan kami? Kenapa? Apa hal? Pergi je lah. Apa yang susahnya? Tapi itulah dia, tuan-tuan. Sebab dia tahu. Dia dah malu Allah sekarang ni. Kononnya nak memegang parti Islam, paling Islam kononnya lah. Tapi akhirnya apa yang berlaku, tuan-tuan? Terpaksalah nak pergi berjumpa dengan Anwar Ibrahim. Malu Allah. Tak jumpa nanti, yalah, tak ada peruntukan. Nak kena jumpa nanti, dia punya walak-on kata, apa ni? Dok kutuk-kutuk PMX, dok kutuk-kutuk PMX, tapi dok merayu dengan PMX. Itu ya, dia punya, apa orang kata, yalah, dia punya natijah kepada perundingan yang dia orang nampak. Natijah yang perundingan dia orang nampak. Jadi membawa kepada sebenarnya, ini sebenarnya tuan-tuan, tuan-tuan, saya bacakan artikel ini berkenaan dengan perkara ini. Baik. Allah. Dia rasa kesombongan itu berlaku. Asal jam ni. Sampaikan Perikatan Nasional kata apa? Bahawa ahli parlimen Kuala Kangsar itu telah pun diugut. Okey. Saifuddin, tiada keperluan ugut MP Kuala Kangsar sokong kerajaan.
Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tiada keperluan pun untuk mengancam ahli parlimen Kuala Kangsar dari PN agar menyokong kepimpinan Perdana Menteri seperti yang didakwa. Kata Saifuddin, ini kerana ada 147 ahli parlimen yang menyokong kerajaan yang sudah cukup pun untuk lulus belanjawan 2024 rang undang-undang. Respon saya kepada media, dia kata, adalah dakwaan Ugu tidak benar. Tidak benar, ia tuduhan liar. Apa keperluan kita untuk mengugut? Kita sekarang ada sokongan 147 ahli parlimen, katanya. Kalau setakat untuk meluluskan belanjawan dan lain-lain, saya fikir 147 memadai. Ya, 112 je dah cukup dah untuk nak luluskan yang hadir, katanya. Mengulas lanjut, Saifuddin berkata, beban pembuktian terletak sekarang pada Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin yang membuat dakwaan bahawa Iskandar diugut untuk menyokong Anwar jika tidak ingin berdepan dengan tuduhan. Setiausaha Agung itu berkata ketika diminta mengulas cadangan ahli parlimen agar parlimen memanggil Iskandar untuk menjelaskan pendirian menyokong Anwar. Pada Isnin lalu, Gobin membagikan Seksyen 4 Akta Parlimen yang memberi kuasa kepada Dewan Rakyat untuk menyiasat, menghakimi dan mengumumkan ke atas pelanggaran sebarang tindakan yang boleh dihukum sebagai penghinaan di bawah Seksyen 29 Akta yang sama. Pada 12 Oktober, Iskandar mengumumkan sokongan kepada Menteri. Tuan-tuan, ni macam ni. Yang Saifuddin sebut tadi tu betul lah. PN menuduh bahawa sekarang ini kerajaan kejam, kerajaan telah mengugut, kerajaan telah buat itu buat ini kepada Iskandar. Sebab itulah dia sokong PMX. Saifuddin kata mudah je. Jangan tanya saya, benar ke dakwaan itu? Tanyalah kepada Hamzah, di mana buktinya? Betul juga. Tanyalah kepada Hamzah, kat mana bukti? Jangan tak pergi jumpa Saifuddin. Saifuddin, benarkah dakwaan mengatakan bahawa terdapat ugutan daripada kerajaan? Sekarang ini dia cakap. Tuan-tuan, cakap ni semua orang boleh cakap. Semua orang boleh tuduh. Semua orang boleh kata apa-apa. Buktikanlah. Since dia yang menuduh, dia kena buktikan. Datanglah dengan bukti. Ada gambar ke, ada video rakaman ke, audio rakaman ke, ataupun paling kurang, Iskandar itu sendiri muncul dan mengumumkan, ya, saya telah didatangi oleh si Fulan bin si Fulan yang juga merupakan timbalan ataupun penguasa tertinggi di dalam SPRM dan mengugut saya untuk mendakwa kalau sekiranya saya tak sokong PMX. Iskandar kena dibawa dan bangkit ke hadapan. Dan bila disebut nama si Fulan bin si Fulan, kalau dia tidak berkata benar, maksudnya itu dakwaan palsu dan dia tidak boleh buktikan. Si Fulan bin si Fulan itu boleh menyaman Iskandar ini kerana memfitnah. Sekarang ini persoalannya, kenapa perkara itu tidak dibawa? Sebab itu saya kata, nak menuduh ni semua orang boleh menuduh, tuan-tuan. Macam juga Muhyiddin Yassin, kita boleh tuduh dia. Kita boleh tuduh bahawa sebenarnya My Airline itu ada kaitan dengan Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan tahu atau tidak? Ini tuduhan. Ni yang berlegar di internet sekarang ni. Tuan-tuan tahu atau tidak? Bahawa My Airline dapat lesen 2021 pada zaman Perikatan Nasional memerintah. Out of nowhere, tiba-tiba My Airline dapat lesen tersebut. Now, soalan dia begini. Bukan soalan, perkara dia begini. Didapati bahawa 99% pegangan My Airline itu dipegang oleh satu company. Dan company itu memang terkenal sebagai company scammer. Company scammer memang diketahui sebagai company scammer. Dan nama dia bukan kali pertama saya dengar. Nama dia pernah datang sebelum ini, kalau tak silap saya berkaitan dengan Macau scam, kalau tak silap saya, ataupun ada satu scam yang lain berkaitan dengan company tersebut. Tetapi jelas-jelas dia sebagai shareholder, tiba-tiba 99% pegangan dan juga shareholder di dalam company yang 99% tadi tu memang scammer yang dikenali, tiba-tiba dia dapat lesen My Airline. Kemudian orang buat konklusi, adakah ini kaedah Perikatan Nasional setelah sakau duit rakyat pergi salurkan kepada money laundering, tempat cuci duit ini. So macam mana money laundering works, tuan-tuan? Macam mana syarikat ataupun cuci duit ni berlaku? Dia macam ni. Ni banyak kaedah, tapi ni satu kaedah yang saya boleh yang saya tahulah. Katakanlah ada satu illegal activity dilakukan oleh individu A. So sama ada dia merompak ke, sama ada dia pecah amanah ke, sama ada dia rasuah, sama ada dia sakau duit rakyat, dia dapat projek
dia buka projek, kemudian projek itu, nak dapat projek itu kena bayar 500 juta contoh kepada menantu dia, atau dia dapat 300 juta bayar kepada anak dia contoh kan. So duit tu dibayar dalam bentuk apa? Dia bukan dalam bentuk dalam transfer dalam akaun, tak. Dia dibagi dalam bentuk tunai. Dia diberikan dalam bentuk tunai. So setelah dapat dalam bentuk tunai, duit tu nak letak kat mana? So macam mana nak cuci duit 500 juta, 600 juta, 900 juta contohlah, ni contoh. 1 bilion, 10 juta, even satu jumlah duit yang banyak. Penuh. Kalau kita tengok bilik ni penuh tuan-tuan. Nak letak tu duit kat mana? Saya dapat tahu bahawa ada kawan saya bayar seseorang 30 juta cash bawa beg tuan-tuan. Itu 30 juta. Bayangkan ratusan juta. Nak letak duit tak kat mana? Nak letak kat rumah, banyak-banyak duit pun bau juga kan. Dimakan binatang ke apa ke. So dia kena cuci. So bagaimana nak cuci? Salah satu cara nak cuci adalah antaranya kita laburkan ke dalam syarikat-syarikat. Syarikat-syarikat apa? Antaranya yang biasa, syarikat-syarikat kosmetik, syarikat-syarikat yang baru ditubuhkan. Konon-kononnya fintech ni syarikat yang berkaitan dengan pelaburan-pelaburan ini. So laburkan. Kemudian declarekan pelaburan itu sebagai rugi. Tetapi duit tu dah dimasukkan ke dalam perniagaan yang sah, boleh dikeluarkan, dapat untung daripada situ. So baru-baru ini, bila Malaysia Airlines tiba-tiba tarik handbrake, kata tutup syarikat, dianggarkan wang yang diambil daripada tutup, dia tiket 15,000 dia jual. 15,000 tiket telah dijual, dianggarkan bernilai 20 juta ringgit. Bila tiba-tiba tarik handbrake hari tu, nilaian dalam 20 juta ringgit. Now, ada orang mengatakan, so adakah wang ini dikaitkan dengan pemerintahan sebelum ini? Kalau tak, bagaimana dia boleh dapat sewenang-wenangnya lesen tersebut? Bukan senang nak dapat lesen penerbangan ni tuan-tuan. It's not easy. Terlebih lagi lepas COVID. Kan, lepas COVID hari tu kan, lesen penerbangan tidak dapat. So, macam mana dia boleh dapat benda tu? Kemudian dia orang kata, berkemungkinan ini Muhyiddin Yassin punya cara. So, Muhyiddin Yassin jawab. Dia kata, henti kaitkan My Airline dengan saya. Pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menegaskan dia tidak punya sebarang kaitan dengan syarikat penerbangan My Airline yang operasinya kini digantung. Saya dapati ada pihak cuba mengaitkan saya dengan kemelut yang melibatkan syarikat penerbangan My Airline. Saya ingin negaskan, saya tidak ada kaitan langsung dengan penerbangan itu atau mana-mana pemegang saham syarikat. Saya juga tidak punya sebarang pengetahuan mengenai latar belakang syarikat itu, katanya. Menurutnya, syarikat penerbangan Tamura itu mendapat kelulusan berlesen perkhidmatan udara pada 22 Disember 2021 semasa dirinya tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Masa itu Ismail Sabri. Penglibatan firma guaman Rosili Dahlan Saravana Partnership sebagai peguam bagi pihak pemegang syarikat My Airline tidak boleh dikaitkan dengan saya. RDS, sebuah firma guaman, berhak untuk mewakili siapa saja yang memerlukan hikmat guamannya. Saya percaya ada pihak tertentu yang cuba mencemarkan nama baik saya dengan membuat tuduhan jahat, kononnya saya terbabit dengan syarikat itu. My Airline mencuri tumpuan apabila ia mengumumkan penggantungan operasi berikutan tekanan keuangan yang ketara sementara menunggu penstrukturan semula pemegang saham dan pemodalan syarikat itu. Pada Oktober lalu, Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng menggesa kerajaan melancarkan siasatan jenayah terhadap pemegang saham syarikat My Airline dan pegawai kerajaan meluluskan lesen perkhidmatan udara syarikat penerbangan itu. Katanya mereka bertanggungjawab terhadap operasi harus dihalang daripada meninggalkan negara manakala aset mereka dibekukan oleh kerajaan. Semalam bernama melaporkan menahan seorang pengasas dan pemegang saham sebuah syarikat bergelar Datuk serta isteri dan anak lelakinya. Pengarah syarikat jenayah komersial Bukit Aman, Ramli Muhammad Yusof, berkata mereka ditahan bagi membantu siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubalan Wang Haram. My Airline ditubuhkan pada tahun 2011. Antara lembaga pengarah yang juga pemegang syarikat tersebut adalah Alan Goh Huan Tua, Hua Sen Goh Zihan, bekas Ketua Pengarah Penerbangan Antarabangsa Azharuddin Abdul Rahman, bekas Ketua Operasi MAHB Abdul Hamid Muhammad Ali, bekas Ketua Eksekutif syarikat itu Raina Teo, pengarah Trillion Cove Jyoti Prakash Murugan. So ini adalah mereka yang telah ditangkap. Itu saya kata tadi. Apa kaitan dia? Iyalah, kalau dah nak menuduh macam mana Hamzah Zainuddin tuduh bahawa PMX ada kaitan dan sebagainya, ugutan SPM sebagainya, kena buktikanlah. Taklah saya setujulah kita nak kaitkan Muhyiddin Yassin dalam kes ni, kena datangkan bukti. Agak payahlah. Orang boleh berspekulasi. Tetapi dalam masa yang sama, Hamzah Zainuddin pun tak boleh nak tuduh sebarang-sebarangan begitu sehingga mengatakan bahawa terdapat ugutan terhadap apa orang kata, Iskandar, terhadap sokongan tersebut. Jadi bagaimana nak menyelesaikan kemulut ini? Biarlah.
biarlah siasatan dilakukan. Ada kemungkinan perkaitan atau tidak, itu nanti setelah tangkapan dibuat baru kita tahu. Kan? Okey gang, Alhamdulillah gang, kita dah bersama dengan Iswadi Moni dan sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim dah bagi jalan. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah offer, kalau hang nak duit, hang nak peruntukan untuk diri hang, jom kita main berunding. Jom kita buat perjanjian apa-apa, jom kita berunding. Berunding tu hang bolehlah hang nak minta apa, hang nak apa, hang nak apa. Hang boleh cakap. Sampai sekarang depa tak terima tawaran tu. Depa nak buta-buta macam tu lah. Sedangkan Muhyiddin Yassin memerintah dia tak pernah bagi pun peruntukan. Tak pernah bagi kepada pembangkang. Sewaktu 17 bulan tu dia pegang, Muhyiddin Yassin pegang memerintah Malaysia sebagai Perdana Menteri. Lebih setahun tu. 17 bulan tau. 17 bulan. Jadi kami tak heran kan, daripada pihak kerajaan hari ini kukuh nak abang ampir ampar, dan kami tak mengharapkan pun sokongan daripada Perikatan Nasional. Langsung tak mengharapkan sokongan daripada Pok PAS ni, daripada lebay-lebay ni, yang duk jual agama ni. Langsung tidak mengharapkan sokongan daripada PAS. Kalau hang nak duit, jom mai kita berunding bersama-sama. So kita buat persetujuan yang bersama-sama. Dan janganlah hang tak payahlah duk main isu ahli parlimen Kuala Kangsar apa. Itu semua tak laku sebab kerajaan tidak memerlukan apa pun. Kan, daripada ahli parlimen Kuala Kangsar memang tak memerlukan. Sebab kalau setakat dia nak luluskan bajet yang Datuk Seri Anwar Ibrahim bentangkan hari Jumaat lepas, lah 112 orang dah lulus. Tapi hari ini kerajaan ada 147 orang. So, apa masalah? Seperti mana yang dikatakan oleh Iswadi Moni tadi, Perikatan Nasional, puak-puak ni, ahli-ahli parlimen, 72 ke 73 ahli parlimen perikatan ni sombong, angkuh, bongkak sangat. Dan mana nak tahu kan, apa yang aku tahu, apa yang aku dapat fikir, apa yang aku dapat angan-angan, dan apa yang aku dapat refer kepada orang yang dah memerintah dah puluhan tahun, seperti mana Lokman Adam, dia tahu apa yang pernah dibuat oleh UMNO. Duit tu disorok. Sekarang ni depa tak berani nak ambil duit hak yang sorok. So apabila duit tak ada, duit habis, duit apa semua, takut nak pergi ambil saya kantoi. Jadi apabila kantoi, Allahu Akbar, SPRM hari-hari duk perhatikan ni. Dia kena ingat spy SPRM pun dah ramai, sangat ramai. Dan yang hampa kata hampa memperjuangkan Islam, hampa memperjuangkan agama Islam tidak mengajar umatnya menjadi sombong, menjadi bongkak, menjadi terlalu angkuh. Agama Islam tidak mengajar, malah agama Islam menolak sifat-sifat tu sebab dia merugikan manusia, dia merugikan umat, dia merugikan bangsa, malah dia merugikan agama Islam. So, aku rasa hampa tak perlu nak buat tuduhan-tuduhan yang jahat, tuduhan-tuduhan untuk nak tutup malu. Dan seperti mana yang diperkatakan oleh Saifuddin Nasution, tiada keperluan untuk pihak kerajaan dok nak beli, dok nak bayar, dok nak paksa ahli-ahli parlimen pembangkang daripada perikatan. Tidak memerlukan. Sebab apa dia sangat? Sedangkan 147 orang tu dah memadai. Nak buat apa pun settle masalah. Cukup. Dan kalau puak-puak ni tak kira lah daripada walaun ke, pimpinan ke, macai ke, totok ke, kalau mereka masih mainkan isu peruntukan, sila bagi tahu kat Hamzah Zainuddin. Suruh mereka bagi tahu dekat Hamzah Zainuddin, pergi bagi tahu dekat Hamzah pergilah bawa Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, 3 orang pergi berunding bukan dengan Anwar Ibrahim, bukan dengan Zahid Hamidi, dengan Fazilah, Timbalan Perdana Menteri 2. Pergilah berunding dengan Datuk Seri Fazilah. Faham? Tolong. Dan satu lagi, tadi kan Muhyiddin Yassin dia ada kata dia tak ada mengena dengan My Airline. Betul ke? Cuba hampa fikir macam ni lah. Okey, memang Muhyiddin Yassin kata lesen itu macam diluluskan bukan sewaktu dia menjadi Perdana Menteri. Itu di zaman Ismail Sabri. Tapi kena ingat kan, waktu tu zaman COVID, Asia rugi. Tahu orang nak pergi travel pun takut. Bayangkanlah tiba-tiba orang ni Asia rugi berapa puluh juta, malah kata silap ratus juta. Syarikat penerbangan rugi.
tiba-tiba boleh tertubuh satu syarikat penerbangan. Dan cuba bayangkan, aku ada buat satu video, hampa boleh pergi cari dekat aku punya profile, hampa boleh pergi tengok, dan hampa tengok ada satu video tu dia menceritakan apa yang berlaku ni. Syarikat penerbangan ni, bayangkan untuk satu biji pesawat tu hampir 1 juta ringgit untuk syarikat ni sewa. Bayangkan dia ada berapa puluh biji kan, berapa biji dia punya yang pesawat ni. Cuba berkira. Jadi aku akan letak gambar sini kan, ataupun hampa boleh pergi tengok dekat video yang semalam, hampa boleh tengok kan, satu persatu. Dan CEO dia pun terkait, semua terkait. Sebab apa? Itu orang kata pengubahan wang haram. So kita tak perlu risau-risau, kita nantikan, kita tengok siasatan yang dibuat oleh SPRM. Sebab SPRM pun dia dah bagi hint-hint. Faham tak? Dia dah bagi hint-hint. Kenapa sebelum serbuan, kenapa dia tak berlaku? Kenapa dia berlaku selepas serbuan pejabat peribadi Peguam Muhyiddin Yassin, barulah pelbagai puak-puak ni, orang-orang terkait dengan mereka ni, terkait dan mula gelabah. Jadi itulah, kita boleh tengok kan, 1MDB satu bab. Lepas tu tuntutan apa semua dengan Roger Ng apa semua ni satu bab. Dan dengan Mike Airline ni satu bab. Dengan anak-anak menantu dia satu bab. Dengan anak Hamzah ambil minyak satu bab. Lepas tu pula kantoi sorok beras dekat Kedah satu bab. Jana Wibawa satu bab. Allahu Akbar, banyaknya. Mereka baru 33 bulan je memerintah. Cuba apa tengok. Banyak lagi kalau nak sebut projek tu, projek ni apa semua. Bayangkan yang Muhyiddin membanggakan 600 bilion dibelanjakan kan, 92.5 bilion untuk projek saja di musim PKP ni. Cuba hampa fikirlah, kita duk tahu daripada dulu komisen 10%, 5%, 5%, 10%, 15% lah apa semua kan. Alah, aku bagi projek, tambah aku bagi projek direct nego pula. Alah, sendiri mau fikir lah kawan-kawan. So itulah Muhyiddin Yassin, walaupun waktu Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, yang lead kerajaan tu adalah Muhyiddin Yassin. Jangan lupa tu. Ismail Sabri boleh menjadi Perdana Menteri atas sokongan siapa dia? Atas persetujuan siapa dia? Dan siapa dia yang mengekalkan para menteri? Walaupun kita tahu menteri itu dia pergi cuci tahi cicak kan, pun dia angkat menjadi menteri lagi, tak dipecat, alasan tak masuk akal. Fikir sendiri ya geng kan, dengan paksaan lah apa semua, dengan duk saman, orang jual burger kena saman 10,000 kan. Aduh, memang mengarut. Tapi kena ingat, walaupun Ismail Sabri yang menjadi Perdana Menteri, yang menguasai adalah Muhyiddin Yassin. Dan kita tak lupa ucapan daripada Mukhlis Mahathir. Mukhlis kata, syarat-syarat Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, peruntukan untuk Perdana Menteri separuhnya untuk Muhyiddin Yassin. Itulah yang diucap oleh Mukhlis Mahathir tau. Itu tak lupa. Itulah ucapan dan perkataan, ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh Mukhlis Mahathir, anak kepada Tun Dr. Mahathir. Dan sekarang Tun Dr. Mahathir dah bersama dengan Muhyiddin dan Hadi Bawang. So itulah sedikit perkongsian aku dengan hampa semua. Dan hampa boleh tolong fikir, tolong subscribe, like, komen dan share. Berfikirlah dan ambil tahu, baca, dengar, ambil tahu dan berfikir secara waras. Jangan dengar sebelah pihak, dengarlah kedua-dua belah pihak. Jika hampa sekarang penonton, hampa adalah pengundi ataupun totong ataupun ahli Parti PAS, Parti Bersatu ataupun Perikatan Nasional. Jom, terima kasih banyak. Subscribe, like, komen dan share. Takkan manfaat untuk ang. Assalamualaikum.